Assalamualaikum. Mana bang? Habis abang. Dah habis. Jom, tunda Starlink ah. Bang, kasih bang. Starlink ah. Boleh. Kasih bang. Apa? Tahu ni nak tolak. Mana bang? Ada duit minyak. Ada. Abang dah ada. Duduk sini tak dah lah. Kali jalan. Ini abang kita sendiri bang. Apa bang? Saya baru lepas isi minyak ni. Okey bang. Bang, kasih bang. Ya, hati-hati. Di Malaysia, bila motor rosak di tepi jalan, kita tak tanya bangsa, tak tanya kerja, tak tanya kenal ke tidak. Kita turun, senyum dan tolak. Kadang-kadang siap guna kaki sekali. Video ini merakam satu pemandangan kecil, tapi penuh makna. Bagaimana rakyat Malaysia saling membantu di jalan raya dengan cara yang unik, spontan dan penuh kemanusiaan. Bukan hero besar, bukan viral palsu, cuma nilai lama yang masih hidup, tolong-menolong tanpa syarat. Ada yang gelak, ada yang pelik, ada yang terharu. Sebab di sinilah kita belajar, jalan raya bukan sekadar laluan, ia juga tempat hati manusia bersua. Tonton sampai habis. Kadang-kadang perkara paling kecil, itulah yang buat kita bangga jadi rakyat Malaysia. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan bermakna. Di lampu isyarat, kita bersaudara, seni tolak motor guna kaki. Pergi ke pekan beli ketupat, motor rosak tengah simpang. Belum sempat rasa nak mengumpat, motor lain datang, terus tolong dari belakang. Di Malaysia, jalan raya bukan sekadar laluan kenderaan. Ia juga merupakan ruang sosial yang tidak dirancang. Tempat nilai kemanusiaan muncul secara spontan. Apabila sebuah motosikal rosak di tengah kesesakan atau sebuah kenderaan terhenti tanpa amaran, keadaan tersebut sering menjadi detik kecil yang memperlihatkan sifat sebenar masyarakat kita. Ringan tulang, cepat bertindak dan tidak berkira. Bang, kenapa motor rosak? Motor rosak. Cepat, itu punya ini boleh ke belakang sikit ah. Ni, saya mau tolak. Depan sikit. Ya. Ini jangan bagi sangkut, saya nak tolak motor. Ini nanti sangkut nanti. Ni. You pegang macam ni. Jangan bagi sangkut motor ah. Mana you nak mana mau pergi? Itu bengkel sana. Dah, saya bagi laju sikit. Kadang-kadang kita rasa kesian, jadi kita kena ada pri kemanusiaan sama walaupun tak jauh mana, at least kita tolong. Pertama, budaya tolong-menolong sebagai refleks sosial. Salah satu ciri utama masyarakat Malaysia ialah sikap saling membantu tanpa perlu diminta. Di jalan raya, budaya ini muncul secara spontan dan semula jadi, apabila seseorang menghadapi masalah kenderaan, orang sekeliling tidak menunggu arahan atau arahan rasmi. Sebaliknya, bantuan hadir dalam bentuk tindakan segera. Ada yang memberi isyarat kepada kenderaan lain, ada yang menolak, dan ada juga yang sekadar memberi sokongan moral. Tingkah laku ini mencerminkan nilai sosial yang telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat, yaitu keutamaan kepada kemanusiaan berbanding kepentingan pribadi. Kedua, kreativiti rakyat dalam situasi kecemasan. Dalam keadaan terdesak, rakyat Malaysia sering memperlihatkan kebijaksanaan praktikal yang unik. Antara contoh yang sering menjadi perhatian ialah teknik
menolak motosikal menggunakan kaki sambil mengawal imbangan kendaraan. Walaupun kelihatan ringkas dan tidak formal, kaedah ini membuktikan keupayaan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa memerlukan alat atau kepakaran khusus. Kreativiti seperti ini lahir daripada pengalaman, kebiasaan, dan keinginan untuk membantu secepat mungkin tanpa membazir masa. Ketiga, penghapusan jurang sosial di jalan raya. Di jalan raya, perbezaan latar belakang sosial sering menjadi tidak relevan. Status pekerjaan, usia, atau kedudukan ekonomi tidak lagi menjadi faktor pemisah. Semua individu berada pada tahap yang sama apabila berdepan dengan situasi kecemasan. Fenomena ini menunjukkan bahawa semangat kebersamaan masih wujud dalam masyarakat Malaysia. Jalan raya menjadi medan di mana nilai empati mengatasi identiti pribadi dan manusia dilihat sebagai manusia, bukan sebagai kategori sosial tertentu. Keempat, pandangan orang luar terhadap budaya ini. Bagi pelawat atau orang luar, situasi seperti ini sering menimbulkan rasa kagum dan kehairanan. Di banyak negara lain, bantuan di jalan raya mungkin memerlukan prosedur rasmi atau melibatkan pihak berkuasa. Namun di Malaysia, rakyat biasa tampil sebagai penyelesai masalah. Perkara ini memberi gambaran positif tentang masyarakat tempatan, iaitu kecekapan sosial yang tinggi serta keupayaan bekerjasama dalam situasi tidak terancang. Ia juga menjadi salah satu elemen budaya yang sukar dijelaskan tetapi mudah dirasai. Kelima, nilai kemanusiaan sebagai kekuatan masyarakat. Walaupun bantuan di jalan raya mungkin kelihatan kecil dan bersifat sementara, kesannya terhadap emosi dan psikologi individu yang dibantu adalah besar. Ia mengurangkan tekanan, mengembalikan keyakinan, dan mengingatkan bahawa masih wujud keprihatinan dalam masyarakat. Nilai ini, walaupun tidak dicatat dalam undang-undang atau polisi, merupakan kekuatan sebenar sesebuah negara yang membentuk hubungan sosial yang kukuh dan mewujudkan rasa selamat dalam kehidupan seharian. Keenam, jalan raya sebagai ruang pendidikan nilai tidak formal. Tanpa disedari, situasi di jalan raya turut menjadi ruang pendidikan sosial yang tidak rasmi. Kanak-kanak yang melihat orang dewasa membantu menolak kenderaan, rosak akan menyimpan memori tersebut sebagai contoh tingkah laku yang wajar. Nilai seperti empati, keprihatinan dan keberanian untuk bertindak dipelajari bukan melalui buku teks, tetapi melalui pemerhatian. Dalam jangka panjang, pengalaman kecil ini membentuk generasi yang lebih peka terhadap keperluan orang lain dan memahami bahawa bantuan tidak semestinya memerlukan ganjaran. Ketujuh, kesanggupan berkorban masa demi orang lain. Dalam dunia moden yang serba tergesa-gesa, masa dianggap sebagai sesuatu yang amat bernilai. Namun apabila seseorang berhenti untuk membantu di jalan raya, mereka secara tidak langsung sanggup mengorbankan masa sendiri demi kesejahteraan orang lain. Pengorbanan ini mungkin hanya beberapa minit, tetapi maknanya besar. Yuria menunjukkan bahawa masih wujud kesedaran kolektif bahawa kesejahteraan sosial lebih penting daripada kecepatan individu. Sikap ini menafikan tanggapan bahawa masyarakat bandar semakin individualistik dan tidak peduli. Kelapan, lawak kecil dalam situasi tegang sebagai mekanisme sosial. Menariknya, bantuan di jalan raya sering disertai dengan humor ringan. Walaupun keadaan tegang, rakyat Malaysia cenderung melontarkan gurauan kecil, sama ada tentang enjin yang merajuk atau tentang nasib yang kurang bernasib baik hari ini. Humor ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk meredakan tekanan dan membina keselesaan antara individu yang tidak saling mengenali. Ia membuktikan bahawa ketawa bukan tanda memandang ringan masalah, tetapi cara untuk menghadapi kesukaran bersama-sama. Kesembilan, kesederhanaan tindakan besar maknanya. Tindakan menolak motosikal atau membantu mengalihkan kenderaan mungkin kelihatan remeh dan tidak memerlukan kepakaran tinggi. Namun kesederhanaan inilah yang menjadikannya bermakna. Bantuan tersebut mudah dilakukan oleh sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang. Ini menandakan bahawa untuk menjadi manusia yang berguna, seseorang tidak perlu memiliki kuasa atau harta yang besar. Sebaliknya hanya memerlukan kesanggupan untuk bertindak dan kepekaan terhadap keadaan sekeliling. Terakhir, identiti nasional yang terbina melalui perbuatan kecil. Apabila perbuatan tolong-menolong ini berlaku berulang kali,
ia akhirnya membentuk sebahagian daripada identiti nasional. Malaysia dikenali bukan sahaja melalui bangunan pencakar langit atau pencapaian ekonomi, tetapi juga melalui sikap rakyatnya yang sedia membantu dalam situasi kecil dan tidak dirancang. Identiti ini tidak dicipta melalui slogan atau kempen, tetapi melalui perbuatan harian yang konsisten. Inilah kekuatan sebenar sebuah masyarakat. Nilai yang hidup dalam tindakan, bukan sekadar dalam kata-kata. Cara tunda motor dengan betul. Korang kena tengok video ni sampai habis. First kau kena tahu guna kanan ke kiri. Biasa aku guna kaki kanan. First, geraskan dulu kau punya kaki. Tak kisah kaki. Biasanya aku akan straightkan kaki aku, lock terus. Dan untuk tolak, untuk letak pedal, biasanya aku tak guna tumit ataupun tengah. Kalau kau nak keluar, kau nak kuat, tumit kaki macam ni. Kalau kau dah lenguh, tukar ke tengah pula. So bergantung pada keadaan. Tapi first kau kena keraskan kau punya kaki. Okey, second kau letak kau punya tumit ataupun tengah ke pedal kaki belakang. Kau buka lah, make sure buka lah. Kalau yang tak ada kaki pedal belakang tu memang gulat lah. Boleh je pakai depan ni. Aku lagi prefer tunda belah kiri motor. Sebab apa? Bila kau tunda belah kanan motor ni, first kau ada exhaust sempit. Kalau kau belah kiri ni kau tak ada exhaust, ruang banyak. Dan kau ada ruang kaki kiri kau untuk main drop, naik gear. Senang main gear. Kalau nak main brake, kau main tangan kanan, brake tangan ada juga. Okey, yang ketiga ni paling penting. Make sure kau ada gap dengan motor yang kau tunda, motor sebelah. Paling busuk pun gap banyak ni. Sebab apa? Yang banyak kes bila terlampau rapat antara dua, sama ada dia punya siku terkena tangan kau, handle kau terkena handle dia, ending bersepah. Tak pun kadang-kadang bila tunda-tunda kau punya ni belaga terkena ini, dia punya spoiler belakang. So make sure korang ada gap. Lutut kena keras. So korang boleh tunda dengan selamat. Kau kena jaga jarak. Banyak orang accident sebab tak jaga jarak antara orang tunda dengan orang menunda. Okey, last tip. Kau nak lagi senang tunda, kau buang rantai, cabut rantai motor yang kena tunda. So motor yang kau tunda tu akan jadi auto, berganda-ganda lagi ringan, senang ditolak. So simple je tunda dia, tapi perlu kemahiran lah. Hati-hatilah untuk tunda motor orang tu. Sebab apa? Ramai kawan-kawan aku pun bersepah, patah tangan, patah kaki. Sebab apa? Tunda orang, ending salah cara, ending bersepah. Ending yang menunda jadi mangsa, teruk, cedera. Betul tak? So ingat, saya marker, rompet, otak tak kosong. Thank you guys. Kesimpulannya, di tengah kesibukan dan tekanan hidup moden, tindakan kecil seperti menolak motosikal di jalan raya menjadi simbol bahawa nilai kemanusiaan masih hidup. Izzat mimati ano tinamdo diraikan ataupun diraikan yang, namun ia terus berulang setiap hari, membentuk wajah sebenar masyarakat Malaysia. Tidak sempurna, tetapi penuh empati. Dan selagi masih ada yang sanggup berhenti di tengah perjalanan demi orang lain, selagi itu kita boleh percaya bahawa kemanusiaan belum hilang di jalan raya ini. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Patah ranting di tepi batu, daunnya gugur hilang di gaung. Jika manusia masih saling membantu, negara ini akan terus bernaung. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.